A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua sahabat-sahabat Awesome Housemanship untuk sesi part 1 ni. Okey, selamat datang. Okey, jemput semua sahabat-sahabat lain masuk. Kan sekiranya anda ada kenalannya juga join sekali ni, jemput mereka bersama. Okay, Alhamdulillah dapat juga kita mulakan sesi pagi atau kita kata part 1 sementara kita untuk program hari ini, live session hari ini kita ada 2 part untuk makluman pada sahabat semua. Part pertama untuk sesi pertama dan yang kedua. Okay, insyaAllah lebih kurang untuk sesi pertama tu dalam sejam atau kurang daripada sejam dan selepas tu sama tempohnya. So, okay, semua yang sedang online sekarang, kita panas-panaskanlah sesi dulu ni sebelum lepas ni nak orang kata brainstorming lebih sikit dengan panel-panel kita hari ni kan. Okay, sebelum tu boleh komen ke suara macam mana, clear, jelas? Okay, kalau jelas boleh komen jelas, clear. Dan perkenalkan jugalah untuk sahabat-sahabat yang sedang tonton sekarang, daripada mana anda tonton live ini. Okay. Sebelum tu kita berkongsilah sikit. Sebenarnya kami bertiga ni dah sampai awal lah ke tempat untuk kita buat live ni, live sharing ni. So biasalah nak setting apa benda semua tu sebab sahabat doktor kita berdua ni pun kira baru je semalam kerja. Jadi nak datang pun nak kata ambil masa juga kan untuk kita setting. Nak rehearsal sebelumnya tu memang tak sempat lah bila dengan doktor ni. Jadi nak rehearsal tu memang on spot, on shot pada hari yang orang kata berjalan ni live sekarang. Okey, boleh komen semua. Nampak dah ramai tu, 18 dah masuk. Okey, invite yang lain. Dan interactive session. Dan interactive session. Komen clear ke tak suara kami sebelum go into detail. Right? Yes. Okay, Assalamualaikum. Kalau anda daftar bersama kawan, boleh ajak kawan sekali lah masuk sekarang. Kita insyaAllah sepatutnya ada 90 peserta. So kita sambil-sambil menunggu kawan kita ni, kita just ada 20 orang sahaja baru. Kita tunggu kawan kita. Mungkin ada yang sedang menunggu lah. Okey, kalau boleh kita nak jadikan sesi ni interaktif lah. Kalau ada nota-nota ataupun perkongsian yang kalian rasa bermanfaat, boleh komen. Nanti boleh tengok balik, lagi senang lah. Lepas tu ada soalan boleh terus tanya. Kalau sempat kami jawab lah. Okey. Alright, dengar tak setakat ni nak tahu clear ke tak? Suara. Suara clear ke tak? Gambar okey ke tak? Lepas tu tulis dari mana anda datang, Kelantan ke Bacok ke Kedah ke KL. Kita just nak tahu survey lah dari mana datang. Okey, jelas daripada Kedah. Kila cakap okey, siapa yang kita dah ada adalah Solehah, Hazika, Erin, Anissa Raudah, Nur Azira Aziz, Zaim Haris. Okey, bagus. Nur Afifah, Patricia, Syafiq. Lepas tu ada Alia. Okey. Alright. Cantik Alright. Jelas, Alhamdulillah. Jelas. Okey. Selamat datang ni adik-adik ni, Safwan Sufaat, Nur Afifah, Afina Abu Bakar, Nur Aina Farahani, Haid Toshi. Macam mana pun dah itu lagi. Sambil-sambil kita tunggu kawan kita, nak tahu anda ni medical student ke, bakal HO ataupun sudah HO lah, supaya kita boleh lagi dekat lah, rasa kenal. Boleh cakap siapakah anda? Ya, kenalkan diri anda. Okey, kalau boleh listkan nama, asal, nama dan tempat tontonan live sekarang, dan graduate lah kot kan. Graduate daripada mana dan dapat placement dekat mana. Kita berkenalan sikit. Kita kenal supaya yelah kita nampaklah secara overall ramai daripada mana, majority. So kalau daripada tempat kita ni mungkin boleh share sikit lebih lah. Okay, alright. Nur Azira Aziz daripada Pasir Putih Kelantan. Sarah Razlan daripada Selangor. Okay, Sakinah Oi. Okay, masuk lagi ramai. Interaktif komen.
Okey, ada Riana Hanisa. Daripada medical student USIM. Junior lah, junior Dr. Amalina ini. Anissa Raudah pun sama, medical student Dah HO lah USIM. ni. Medical student. Oh, masih medical student. Bagus. Bagus. So wide lah program ni. Diterima juga oleh adik-adik yang masih sedang belajar. Wow, bagus lebih ke depan. Okey, Nur Aina Farahani daripada USIM juga. Okey, Patricia Shantini, selamat datang. Orang daripada medical student dari Unimas. Okey, cantik. Okey, yang sedang tunggu posting sekarang, komen juga Kita nak tengok siapa je di kalangan anda yang join kami. Okey. Bakal HO untuk Julai intake di Penang, Sakinah. Okey. Penang, alhamdulillah Syarah Jamaluddin, medical graduate Mansurah Mesir. Alhamdulillah. Okay, nice. Baik. Okey. Baik. Okey, memandang semua dah interaktif. Okey, yang pastinya kita punya kata bukan cakap rule lah atau lebih kurang kata benda yang kita utamakan dalam sesi hari ini ialah kami bertiga ni sangat mengalu-alukan jika ada dapat daripada komen, like, tekan le banyak-banyak atau kita interaktif session kan daripada adik-adik, sahabat-sahabat semua sebab komentar daripada para sahabat tu betul-betul sangat membantu panel hari ini sebagai cetusan idea ataupun orang kata mukadimah awal, intro awal untuk kita nampak apa yang nak diceritakan atau isi hati yang sebenarnya terbuku di kalangan anda semua. Yalah, kalau kita boleh nak rasa berbaloi lah kan dengan bayaran ke dengan masa kan. Dan satunya lagi kita nak poinkan dekat sini ialah selain daripada session hari ni, live session hari ni akan ada lagi susulan-susulan video dalam bentuk unit-unit yang akan diketengahkan atau disampaikan oleh panel kita hari ini. So live hari ini bukan berhenti di sini saja, lepas ni lagi banyak lagi video akan dimasukkan bonus. Memandangkan panel ni jenis yang baik hati kan. Macam-macam nak bagi hadiah. Moderator pun baik hati juga. Insya-Allah. Okey, baik. Alright, okey, semua dah ready? Kalau ready kita nak ke slot kita lah, slot pertama hari ini. Kita just tak perlu formal sangat, kita santai-santai boleh. Santai-santai. Macam sharing kakak-kakak kepada adik. Okey. Macam tu. Okey. Sorry lah kalau tidak formal, kita just kita nak bagi impact sebanyak mungkin lah melalui sharing hari ni. Okey, bagi siapa yang ready boleh komen ready. Komen ready. Saya dah ready. Sedia, siap sedia. Komen banyak-banyak, tekan button love. Okey, tekan button love, ajak kawan-kawan lain juga yang sama-sama masuk dalam program ni, okey? Alright, dalam korang tengah komen ready tu, kita cerita sikitlah tentang latar belakang atau bagaimana wujudnya program Awesome Housemanship ni. Okay, Awesome Housemanship ni adalah satu program yang dicetuskan oleh kami bertiga, Dr. Hanisa, Dr. Marina dan juga saya, Dr. Sai. Dan ini adalah cetusan idea yang mana hasil tu datang selepas panel-panel kita hari ini ni bergelut dengan pelbagai jenis pengalaman dan pertanyaan daripada adik-adik dan juga pengalaman mereka sendiri struggle-nya dalam dunia houseman. Jadi berbeza lah mungkin kalau kita nampak dengan kakak-kakak siapa-siapa senior yang mungkin cara mereka menyampaikan pengalaman dengan bentuk gaya yang berlainan. Okay, tapi dengan panel kita hari ini ni kita fikir cara yang lebih dekat, yang lebih satu santai dan lebih informatif dari semua sudut lapangan, pengalaman, ilmu, bangkit, jatuh bangun apa semua tu kita nak buatkan dalam satu bentuk slot yang lebih senang untuk disampaikan dalam bentuk media online sekarang. So alhamdulillah atas cetusan idea daripada Allah ni kan kita kata. Okey. Baik. Siapa yang dah ready? Okey, cantik komen sikit. Syahirah ready. Sairah Jud ready. Azira ready ni Amalina ready good job korang. Memanglah panel kita ni mana-mana pun ada dia kan. Okey. Nak buka majlis ke? Okey. Alright. Atas permintaan kan kita cakap Anissa kita untuk memberkati majlis ini. Ada baiknya kita buka majlis dengan bacaan umul kita Al-Fatihah, dan bagi rakan-rakan yang non-Muslim boleh kita bertafakur bersama-sama. Okey. Okey, syukur alhamdulillah. Okey, so memandangkan semua dah ready. Okey, kira kita
mulakan session kita dengan sesi introduction, sikitlah pengenalan kepada rakan-rakan panel kita hari ini. Kita ambil rakan sendiri tak apa ni, kenalkan diri saya. Okey, cantik. Okey, jadi memandangkan lebih afdal dan lebih cantik, belah kanan kita, perkenalkanlah. Tak moderator dulu. Oh, moderator dulu. Moderator. Alamak. Okey, alright. Okey, boleh insya-Allah. Okay, saya kenalkan diri saya dulu sebagai moderator untuk panel hari ini. Nama saya Nurul Sadatul Husna Muhammad Abdul Karim. InsyaAllah dapat posting sama dengan rakan-rakan yang sedang menonton sekarang ni, PTM 20 Julai ni, dan bakal berkhidmat 20 Julai ni di salah sebuah hospital di Kelantan, dan sudah berkahwin, ada anak seorang, dulu merupakan graduan di Mesir, Egypt. So bersama korang ni happy untuk jadi moderator ni. Tak sabar juga nak tahu dengan Malina dan Hanisa. Okey, kita pass pada panel yang pertama. Okey, silakan Dr. Hanisa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Hanisa binti Zainurin. Boleh panggil, kalau adik-adik boleh panggil Hanisa. Kak Hanisa. Kak Hanis boleh. Dan kawan-kawan dia orang panggil Hanis lah. Boleh panggil Hanisa ni. Alhamdulillah sekarang ni berkhidmat di Hospital Tarbiyah. Nama hospital dirahsiakan. Hospital Tarbiyah nama gelaran. Ada cerita di sebalik Hospital Tarbiyah tu, nanti kita akan kupas sikit. Alhamdulillah sekarang ni dalam posting ke-6 lah. Posting ke-6 dan dulu graduate di hospital India. Di negara India. Okay. Bangalore, India. So ada ke student-student India di sini? Kalau kat India tu saya di MSU Bangalore lah, cawangan di Bangalore. Alhamdulillah. Nak cerita apa lagi Juga selain daripada menjadi seorang houseman, saya juga merupakan seorang penulis kepada 12 buah buku. Alhamdulillah. Rasanya dah sambut taraf dah dengan Kak Mani dah kejar. Okay. So itulah menulis dan juga doktor. So sebenarnya saya sukalah berpegang dengan satu nasihat seorang profesor dulu kepada saya. Dia kata bila kita jadi doktor ni kita boleh jadi apa-apa. Bukan semestinya, bukan hanya jadi doktor. So untungnya doktor ni dia boleh jadi apa-apa. Doktor boleh jadi angkasawan, doktor boleh jadi penulis, doktor boleh jadi apa-apa je yang kita nak jadi. Cikgu, macam Kak Malin kan, subhanallah, jadi cikgu. Macam-macam. Kita boleh jadi apa je yang kita nak jadi. So tu intro sikit lah. Nanti saya akan kupas lagi kenapa kita punya tajuk ni Awesome Housemanship. Kan? Okay, rasanya kena pas dekat orang famous. Okey. Orang paling kuat ni, orang yang paling banyak ikutan dalam Telegram, dan ramai yang masuk ni sebab Kak Marina juga yang promote kan. Okey, seterusnya kita bagi peluang pada Dr. Marina untuk perkenalkan diri. Silakan. Okey, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, nama diberi adalah Amalina binti Muhammad Nurdin. Tapi nak jadi pendek sikit kan, nama famous kan. Nama pena lah kiranya. Sebelum menjadi doktor saya dah jadi penulis dululah. So nama pendeknya adalah Amalina Nurdin. Kalau nak lebih rapat, korang boleh panggil Kak Malin. Yang tu saya, kalau untuk HO ni saya suka orang panggil Kak je, supaya lagi dekat lah. Dan saya baru je habis HO di sebuah hospital di Kelantan juga, dan alhamdulillah bakal dimasuki oleh kawan saya. Tiba-tiba dia macam dekat. So dia dapat hospital sama dengan saya. So sekarang ni FLOMO lah, orang panggil floating MO. Sementara menunggu penempatan untuk KKM, kita dipanggil sebagai FLOMO. Dan still UD 41 lah kita punya grade. Biasanya akan makan masa dalam 4 bulan lah. Mungkin sebab ada COVID hari tu, dia akan delay sikit isu COVID tu. Mungkin lama sikit atau macam mana. Saya sedang menunggu penempatan lah untuk menjadi MO di hospital-hospital selain yang saya berada sekarang. Tapi saya yakin korang dah tahulah saya duduk hospital mana. Ada yang kita pernah jumpa, ada medical student situ yang banyak juga approach saya lah untuk belajar something, sharing moment. So begitulah, seorang doktor yang juga suka menulis. So persamaan antara kami adalah kami
sekadar bukan minat macam nak ke arah medik sahaja, kita orang macam minat juga menulis. So tiba-tiba terjumpa lah dan sangat kenal rapat tahun ni. Baru kenal tahun ni. Alhamdulillah, panjang lebar siap-siap dengan perkenalan persahabatan lagi tu kan. Tiara. Okey. Santai je. Okey, baik. Alhamdulillah semua dah ada, semua dah ready, semua dah kenal dengan panel-panel kita hari ni. So cantik dah. Baik, kita mengandalkan masa pun tinggal limited. Okey, kita direct kepada persoalan-persoalan yang kita himpunkan banyak di kalangan anda sendiri dan juga cetusan idea daripada panel kita sendiri yang mungkin ramai yang sudah bertanya secara peribadi ke. Jadi kita kumpulkan atau rangkumkan menjadi satu bentuk nota soalan yang akan kita sampaikan hari ini. So sebelum tu suka saya peringatkan kembali pada sahabat semua yang kita punya program hari ini ada 2 slot. Yang pertama untuk slot pagi ni kan. Dan yang kedua selepas lebih kurang macam sekarang dah pukul 10. Okey, tambah lebih kurang setengah jam ke lagi kan. Okey. Rehat dalam 5 minit dan kita sambung untuk slot yang kedua. Dan slot kedua tu lebih terperinci lah kisah secara lebih partikular atau detail daripada panel kita hari ini. So hari ini introduction ni lebih umum. Okey. Alright, kita mulakan dulu lah dengan Dr. Amalina. Okey, sebelum tu ada soalan, tak apa sambil-sambil kita baca, okey? Alright, okey Dr. Amalina. Ataupun kawan-kawan kita panggil Kak Malin ni kan, kakak, sis awesome semua pun ada kan. Sis lah sebab bisnes ni rata-rata dah buku dia pergi kan. Okey. Jadi Malin, mungkin Malin boleh kongsikan sikit untuk adik-adik medical student pun boleh jadikan benda ni sebagai knowledge in future atau experience in future, sebab kita punya persoalan ni kita dah start soal jawab berkaitan dengan pre-HO terus. Okey, medical tu yang bab lain lah cukup pula. Jadi untuk pre-HO ni memandangkan berapa hari lagi tinggal. Hari ni dah 15. 5 hari lagi untuk kita semua PTM. Okay, betul? Jadi sepanjang 5 hari ni bermacam-macam lagi lah. Macam-macam lah benda yang mengganggu kan. Mungkin ada yang tak dapat tidur, nak fikir macam mana, terskerap tak beli lagi, cok pun tak siap lagi. Banyak benda lagi kan, nak kena nak kena urin apa semua kan. Jadi okey. Jadi Kak Malin mungkin boleh ceritakan sikit flow. Boleh? Alright. Ceritakan sedikit flow tentang bagaimana proses semasa PTM, program transformasi minda nanti 5 hari lagi nanti ni, dan apa yang akan kita belajar dalam program tu nanti. Terima kasih kepada moderator. Cuma untuk pengetahuan semua, kita soal jawab ni kita jawab yang pendek-pendek je untuk just nak tahu overall sahajalah. Kita tak jawab detail lah. Betul. Sebab kadang-kadang dia benda-benda ni ada yang quite dry So PTM basically dia macam satu getaway lah. Dia macam satu, kita akan kenal kawan-kawan yang mungkin kita akan kerja sekali. Biasanya kalau saya PTM dekat Bukit Keluang, dekat resort lah. So semua HO yang berada di Kelantan, contohnya Gua Musang, Kota Baru, USM, dia akan sekali. So kita dah boleh awal-awal tu dah boleh macam cari kawan. Kawan USM tu lebih rapat. Saya yakin korang mesti ada yang dah masuk dalam grup hospital tertentu lah. So masa ni dah kita macam dah nak berkenalan dengan kawan baru dan share lah apa-apa. So basically kat sana saya dapat hari tu 5 hari lah. 5 hari dia macam kita sedang bercuti. Walaupun tapi sangat penat. Otak tu sangat penat sebab sangat penuh dengan lecture. Dalam satu hari 4-5 lecture kita kena dengar, macam contohnya dari segi perlembagaan, banyak ke arah perkenalan macam mana kita nak jadi seorang penjawab awam. So kelebihan. Tapi kadang-kadang kita tak ingat sangat pun yang tu. Lepas kerja kita dah lupa dah keseronokan kita ber-PTM. So enjoy that moment lah. Macam masa happy dapat kawan baru. And then ada juga yang sesi kena berlakon ke ataupun buat persembahan. So masa tu boleh kita jadikan untuk rapat dengan kawan baru. Dia macam team building apa ni. Berapa hari itu program tu? Kalau saya dapat 5 hari hari tu. Penuh dengan sediakan gula-gula yang banyak sebab akan sangat mengantuk. Ada exam juga kat situ. So soalan nanti saya share lah dalam grup. Dia ada soalan dia. Soalan. Ada yang boleh tengok jawapan. Ada basic lah. Banyak pasal perlembagaan. Banyak yang benda-benda yang kerajaan.
Lepas tu ada juga sesi yang sangat menarik jugalah, mengenal personality diri. Dia ambil juga penceramah daripada luar. Lepas tu dia cerita macam etika seorang doktor, stress outlet. Ada juga yang dia selit-selit. Okey, benda. Tempat saya tu sangat menarik lah. Dan makan pun best. Daripada hotel lah. Cukup macam 5-6 kali makan sehari. Alright. Okey, tu je. Masa PTM tu, selepas habis PTM tu untuk masuk untuk daftar diri atau ke hospital tu, bekerja di hospital, berapa lama tempoh? Biasa kalau habis PTM, contoh start hari Ahad, habis hari Khamis ke, next hari Ahad tu dah kena lapor diri. Oh, So 2 hari. syuting. Kadang-kadang ada yang kiranya habis Sabtu tu, habis Jumaat, Ahad dah kena. Ada juga ada sehari. Ahad dah kena. Saya rasa sehari overall tu. macam 2 hari lah weekend. Weekend untuk kita berehat dan prepare untuk lapor diri. Okey. Alright. Cantik, kemas. Okey, semua jelas tentang PTM. Okey, bagi Dr. Hanisa sendiri, okey, bila dah sebut PTM ni, kita kena jam lah pada yang kedua tu. Selepas PTM ni, mesti dah masuk daftar, masuk bekerja di, berkhidmat lah di hospital masing-masing kan. Oh, ambil dah ke? Mic? Oh, okey, alright. Jadi, Dr. Hanisa, bagaimana pengalaman Hanisa sendiri bila dalam program orientasi, kali pertama berkhidmat di hospital tu, dia ada orientasi kan? Orientasi, kita boleh share sedikit selepas daripada PTM tu. Sebenarnya tak ingat sangat Okay. masa orientasi. Soalan Kak Mani sangat ingat bahagian benda-benda teknikal ni. Saya macam tak ingat sangat lah benda-benda yang macam tu. Okey. So apa yang paling ingat pun Paling ingat. orientasi macam biasa lah. Maksudnya dalam berapa hari Kak Mani? 5 hari macam tu kan? Macam 5 hari Kak Mani kata ada 3 hari juga. So basically masa tu dia nak memperkenalkan kita dengan hospital tu sebenarnya. Dan juga yang ingat dia ada ajar part macam apa? Cara yang paling penting lah, macam cara buang kat mana. Tu kalau lab nak request macam mana, dia akan ajar flow dekat hospital tu macam mana, sedikit sebanyak lah kan. Lagi ada juga yang dia mengajar macam mana nak request x-ray. Ada juga pada tempat saya macam mana nak request x-ray, isi borang, cari isi borang tu, cari isi borang JSH, JXM, dia ada ajar. Okey. Lepas tu akan perkenalkan juga sedikit sebanyak macam mana, apa beza JSH, JXM. Basically macam orientasi untuk jadi HO, untuk functioning as HO tu jugalah. Okey, jadi masa dalam proses diajar tu, apa yang Hanis nampak benda yang paling utama yang perlu kita familiarize secara eagle view lah orang katakan, secara nampak map. Maksudnya bila kita dah masuk tu, okey, orang dah ajar satu ni, semua pun orang nak ajar, tapi apa sebenarnya inti yang point yang kita memang perlu core je sebenarnya daripada hari-hari orientasi tu untuk kita praktis lepas ni. Apa Ke memang by time? Dia sebenarnya by time. By time sebab saya rasa saya tak ingat sangat apa yang adalah benda, antara benda yang paling penting lah belajar dekat lab sebenarnya. Cara kita boleh tengok macam mana, apa dia ajar masa tu, nak buat slide untuk BFMP tu. Apa panggil BFMP? Blood for malaria Malaria parasite. Blood film. Malaria. Blood film for malaria parasite. Cara kita ada buat tick dengan tin tu kan, kena slide tu. Yang tu lah dia ajar. So at least dia macam overview je lah, tapi sebenarnya basically benda-benda macam tu masa orientasi tu akan kita belajar balik masa betul-betul praktikal SHO tu, masa kita betul-betul nak buat slide tu, nak isi form, nak praktis lah kan. Betul tak Kak Mani? So macam tu lah orientasi. Okey, mungkin ada tambahan? Okey, tambahan jugalah sebab ada orientasi ni dia depend pada berapa ramai yang masuk satu-satu batch tu. Ada yang masuk 10 orang je, dia buat just sehari 2 je. Ada yang masuk 30, mungkin lama sikit seminggu sebab dia nak betul-betul faham supaya tidak melakukan kesilapan lah. Biasanya yang dia share kat situ adalah organisasi hospital dan juga apa kesalahan HO yang biasa buat. Dan juga biasanya dia adalah sambungan daripada PTM. Mendengar lecture lagi another 5 hari. Macam tu. Tapi best sebab datang pukul 8 balik pukul 5. So macam office hour, sangat penat juga, letih. Tapi kalau rasa PTM tu dah letih, orientasi letih, tagging tu sangat double triple letih. 8 ke 5?
sebabnya orientasi dengan PTM tu kita just duduk macam ni, macam mendengar pun dah letih. Cuba bayangkan kalau tagging tu kita tak boleh duduk pun kadang-kadang, sangat penat. So masa tu lah macam menikmati juga walaupun rasa letih tu tak seletih sangat, tak letih langsung lah sebenarnya berbanding tagging. Dengar Kak Mani cerita pun dah rasa letih. Banyak sangat kataan letih tu lah Kak Mani. Sorry. Kesian adik-adik. Sorry, negatif lah. So kena prepare lah kalau tak ingat dah. Okay. Masa tu dia akan ceritalah apa kesilapan HO biasanya, JSH, kena biasa orang kena extend sebab salah label. Yang tu kita kena take note lah. Ada yang dia tunjuk botol mana kena hantar untuk investigation apa dan lab mana. Masa tu kadang-kadang orientasi ni kita banyak dengar lecture je, dia tak ada yang juga macam tak masuk sangat. So masa tagging tu baru kita nampak secara praktikal, baru nampak. Cuma masa orientasi saya tu dia ada selit juga untuk belajar CPR, BLS. Lepas tu kena ada exam. So hari ni belajar teori dan buat CPR, esok kena exam praktikal supaya dapat sijil BLS. Basically dia macam lagi berkenalan dengan hospital lah. Untuk orientasi. Okay, cantik. So secara overallnya selepas kita tagging tu, lepas tu kita akan masuk orientasi pula dalam tempoh office hour dan 5 hari lebih kurang, lepas tu baru dipanggil sebagai masuk kerja sungguh-sungguh sebagai taggers. Okay, faham. Saya faham sebelum ni PTM, lepas tu jadi taggers. Rupanya ada orientasi dulu. Okay, faham. Cantik. Alright. Okay, bila kita dah masuk dah ni, habis orientasi, masuk tagging ni, ramai yang berdebar dengan perkataan tu kan, 2 minggu pertama tu. Okay, jadi bila dah tagging ni, biasalah dah masuk hospital tu mesti kita kena biasakan suasana hospital kan. Jadi Hanisah ni siapa-siapa yang boleh bantu pun boleh, saya utara pada Hanisah lah. Hari pertama dalam ward tu, kita nak introduce pada siapa? HOD ke? Sister ke, siapa yang perlu kita pergi dahulu, dan skill-skill yang macam mana untuk kita ni orang kata berkenalan dalam masa yang sama, kita macam boleh berkawan dengan orang-orang dari pelbagai jenis latar belakang ni. Okay, soalan Kak Sai ni maksudnya macam overview tentang hospital. Saya akan ceritakan tentang overview tentang hospital ni. Sebabnya teringat ada satu kali tu saya cerita dekat taggers macam mana sepatutnya dia memandang hospital ni macam mana. So sebenarnya Kak Mani, saya anggap hospital, saya cakap dekat kawan saya ni, awak kena bayangkan hospital ni macam istana. Hospital ni macam istana. Kat mana-mana awak nak pergi, ada protokol dia yang tersendiri. Contoh, paling mudah kita nak faham. Cakap kat dia, okey, awak bayangkan masa tu dekat kecemasan, ni ED. ED ni tempat yang siapa-siapa, kita menerima tetamu akan datang. Dan kat mana tetamu ni akan datang, dirawat sebentar, dan seterusnya kita contoh nak admit patient tu masuk ward. So, bila nak admit patient tu masuk ward, kita kena, tak boleh macam tu je. Sebab ni istana ni ada protokol tersendiri. So apa yang kena buat, kita kena daftar dulu pesakit tu. Lepas dah daftar, kita kena bagi tahu dekat telefon misi dekat ward ni. Assalamualaikum Kak, ada nak admit seorang patient. Patient apa, kes apa, patient ni on apa-apa. Ini dah lari soalan sebenarnya kan? Tak apa. Ni patient ni on apa, contoh on oxygen, on nasal prong oxygen, lepas tu dia ada IV infusion. Maksudnya IV infusion ni biasa dia pakai mesin. So benda-benda ni kita kena bagi tahu supaya misi dekat ward dia get ready. Maksudnya pelayan istana dekat bahagian sana, dia dah get ready barang-barang. Okey, dah kena sediakan ada IV infusion punya mesin. Lepas tu kena sediakan katil yang ada ada untuk oksigen punya plug tu. Sebab tak semua katil ada oksigen punya sambungan tu. So diorang dah kena bayangkan. Itu pentingnya, paling penting dekat istana ni adalah communication. Kita kena tahu protokol dan kita kena tahu menyampaikan, communicate. Sebab nanti boleh je jadi isu, kenapa doktor tak bagi tahu ada patient nak admit? Misi akan marah lah. So first benda yang kita nak kena tahu, bila kita masuk hospital ni, kita kena anggap dia macam istana. Kita tahu protokol dia. Nak ke mana-mana, ada orang yang kita kena inform, ada benda yang kita kena dapatkan feedback. Okey, contoh misi kata tadi dekat kecemasan, okey doktor tak boleh lagi ni, katil penuh, kena tunggu lagi. So kita pun inform dekat orang kecemasan, katil penuh dekat ward, tak boleh lagi nak masuk. Sebab nanti telefon semula lagi beberapa minit ke
ke, setengah jam ke, macam tu. So dia basically macam tu lah. Lepas tu istana ni, dalam setiap tempat, kita anggap istana hospital ni sebagai istana, dalam setiap kawasan istana ada dia punya master dia. Contoh kalau kita tengok cerita Korea tu kan, ada dia punya master pasal ada menteri dia. Last kali kita ada raja dia. So raja dia dalam istana tu adalah HOD kita. HOD kita. Lepas tu bawah dia kita ada menteri. Menteri tu sister. So satu contoh ward kan, ward surgery, ada sister. So sister ni yang biasa akan buatkan orientasi pula untuk ward tu. So sebenarnya banyak lah sistem orientasi tu. First orientasi untuk hospital. Lepas tu bila dah masuk spesifik department, ada orientasi dalam ward. Untuk dia kenalkan, sister akan tunjuk, okay ni susunato kat mana, ni kat mana. Tapi biasanya orientasi dekat ward tu sehari je lah, beberapa jam je sebelum kita mulakan kerja. So jangan ingat, oh ada masa lagi untuk orientasi ni. Tak, dia sekejap je lah, dalam setengah jam ke sejam. Sister akan bagi tahu tempat-tempat yang ada dekat ward tu, barang nak cari kat mana. So benda-benda tu kita kena familiarize lah. So jangan lupa, antara benda terawal bila kita masuk istana tu, kita masuk satu kawasan, perkenalkan diri dekat sister. Sister. Sebab dia adalah ketua rumah tu. Raja dah tak cara dah pasal orang kata tak cara. Tak cara. Raja dah tak tak main peranan lah untuk nak perkenalkan tempat kan. Biasanya sister akan tahu barang-barang semua kat mana, semua sister. Tu kerja sister. So dalam bawah sister kita akan ada pembantu-pembantu menteri ni lah. Misi-misi. So misi-misi tu adalah pembantu-pembantu menteri yang kita pun kena hormat, kita pun kena communicate, kena cakap. Itu yang antara orang yang kita kena cakap lah kalau macam tadi kan nak masuk patient dalam ward. Benda yang kita kena inform sebab dia orang pemilik kawasan istana ni. Kita ni hulu balang je. Hulu balang tu kesana kemari buat kerja. Buat kerja kita kan. So macam tu lah. Itulah yang saya anggap senang konsep untuk si Tegus yang kawan saya ni. Saya bagi tahu macam tu. Awak kena anggap macam tu supaya dia tak pening. Dan benda ni sebenarnya tak ada orang cerita dekat saya masa first masuk houseman. Jadi benda ni sebenarnya bila kita faham konsep macam ni, InsyaAllah kita tak tersalah langkah lah. Macam kita tahu, okay sebelum nak masuk, patient nak masuk ward, kita kena inform siapa. Lepas tu kita kena baru kita kena daftar patient dekat kecemasan. Tak ada orang nak tolong buat untuk kita. Kita buat sendiri. Kita just pengantara yang daftarkan patient. Ada orang tolong daftar, kita ambil, kita kena inform. Dia banyak communicate. So jangan tinggalkan communication ni lah. Menjawab tak soalan tu? Untuk first day tagging kan, tahu familiarize tempat dan tahu konsep istana ni. Apa lagi? Ada tak tinggal kat mana? Dan bagi tahu sister. Communication. Okey, terbaik penjelasan daripada Hanisa. Okey, semua jelasan tentang konsep macam soalan istana, semua benda tu. Okay, nanti boleh revise balik lah tentang ni. Okey, ramai ada seorang kita baca satu komen daripada Nadia Farhana. Okey, dia tanya Kak Malina, boleh cerita mengenai tagging? Dan memang soalan lepas ni pun unsur ni. Boleh cerita mengenai tagging, berapa lama kerja and what to expect and what to do. Mungkin Malin boleh masukkan sedikit lah tentang tagging ni dan bagaimana view atau sudut pandang Malina sebagai seorang flomo sekarang kan. Apa yang Malina nampak untuk HO yang baru masuk, yang baru tagging ni, di mana kesalahan-kesalahan yang biasa mereka buat dan apa cara terbaik untuk atasi. Okay. Okay, terima kasih pada soalan. Biasa kalau tagging tu basically dia macam kita nak macam practical. Sebab sebelum ni kita menjadi medical student, kita nak macam berfungsi sebagai HO. Sebenarnya tagging tu adalah kita dah bekerja dan kita dah boleh tolong endos ubat, kita dah boleh membuat arahan kepada misi dan sebagainya lah. Kalau dari segi waktu bekerja, depend kepada kita ni posting ke berapa. Kita posting ke berapa dan biasa posting ke berapa dan department mana. Kalau tak cukup orang, dia akan bukan 2 minggu lah tagging, ada seminggu. Kalau rasanya kalau first posting kita akan rasa sangat nak lamakan tagging. Walaupun penat kita sanggup lama tagging. Sebabnya kalau dah jadi HO biasa, dia akan tanggungjawab tu memang sangat tinggi dan tak cukup orang mostly. Contoh, labor room. Masa saya first posting hari tu, labor room biasanya ada 4 sahaja HO. So, Tegus masuk, contoh, Tegus masuk 4 orang lain. So, menyebabkan labor room tu menjadi 8 orang.
Saya rasa masa 8 orang tu sangat kalut dah. Cuba bayangkan, kalau kita dah tak tagging, kita adalah 4 orang yang HO tu. Macam kita kena jadi sangat functioning dah. Masa tagging ni at least duduk belakang ke, kadang-kadang tolong. Yang tu, masa tagging tu memang yang dah lepas off tag tu memang kita kena buat VE sendiri, sambut baby. Sepatutnya ada yang macam ni lah pernah. Kita tagging lepas tu lepas hari ni hari last tagging, kita nak minta senior tolong verify VE saya. Possible je ada orang cakap dah habis off tag kan, kena verify lagi ke? Ada macam tu. Biasa berapa lama paling maksimum orang yang akan sambung tagging ni? Okay. Basically kalau tagging ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada yang auto off tag. Kalau tagging tu biasanya setiap tagging tu dia akan ada assessment lah. Sama ada supervisor kita tanya MO kat sana, dia tunjuk gambar. HO ni dah boleh tagging ke? Dah boleh off tag ke? Ada pernah ada isu-isu apa-apa? So MO akan bagi feedback kepada supervisor. Dia cakap, yang ni macam banyak lagi tak pandai, nampak blur-blur lagi. So mungkin extend tagging seminggu lagi, jadi 3 minggu. Quite macam mencabar jugalah kalau perlu memanjangkan tagging tu. Ada serta posting yang tak cukup orang. So 3 hari je tanpa ada assessment ke apa-apa, tanpa ada exam, dia dah boleh auto off tag. Maksudnya 3 hari je ikut waktu tagging, lepas tu jadi masuk dalam jadual HO biasa. Biasa kalau kalau department yang tak cukup HO, dia akan nak cepat-cepat. Orang tagging ni cepatlah menjadi HO biasa sebab boleh memenuhi jadual kita orang. Macam tu. Biasa ada yang tagging daripada 7 pagi sampai 12 malam selama 2 minggu straight. Ada yang 7 sampai 10, depend pada department dan tengoklah macam kadang-kadang ada sepatutnya ke 12 dapat MO yang baik, korang tak baliklah slow balik. Dah settle kerja boleh balik. Ada yang macam kita dihalau untuk balik supaya esok boleh datang lagi dengan sedikit fresh lah. Nak tambah sikit pasal tagging ni, dulu kat Bali ni saya selalu dengar macam masa sebelum masuk HO, saya selalu dengar tagging ni macam something yang negatif lah. Kenapa kena tagging, kenapa lama tak suka tagging kan. Tapi sebenarnya nak merungkai sikit sedikit kesalahfahaman ni. Sebenarnya tagging bukan satu fasa yang menyeksa kan, tapi dia fasa untuk kita selamat sebenarnya. Kalau doktor tu tak bagi, maksud tagging ni macam Kak Bani cakap, kita maksudnya kita tak bertanggungjawab. Kita tak diletakkan tanggungjawab. Kalau kita buat salah, kita macam ibarat yang paling tak ada dosa lah katanya. Ada cakap immune. Kita immune daripada kita ada immune Maksudnya tak ada dosa. Kalau kita buat salah pun kita takkan dipersalahkan sebab kita still dalam fasa tagging. Maksudnya budak baru belajar, tak ada ilmu, jadi kalau dia buat salah tak apa. Tapi dan dia juga akan tak diberi tanggungjawab yang besar lah. Maksudnya macam tu. Maksudnya fasa tagging ni adalah fasa kita belajar sebenarnya. Belajar dan kita sebenarnya kalau saya lah first dulu kan, masa fasa tagging tu ONG tu, memang rasa tak nak off tag lagi awal-awal sebab takut. Sebenarnya bila kita nak off tag tu, maksudnya kita dah ada tanggungjawab yang lebih besar. Kalau kita buat salah, memang akan dipersalahkan. Berbeza dengan tagging. Kau tagging, dia taggers, tak apa. Macam tu. Maksudnya, maksudnya jangan kita anggap tagging ni satu fasa yang menyeksa kan. Dia seksa orang kata sebab apa je, sebab baik lambat. Tapi sebenarnya dalam fasa ni adalah fasa untuk kita belajar sebanyak mungkin, dan mungkin yang rasa menyeksakan tu bila kita dah agaknya dah lama-lama poster, rasa kita macam dah efficient dah, tapi kita still tak off tag, kita still tak boleh on call, kita still makan hours yang tagging tu 7 sampai 10 malam. Kalau saya dululah Kak Malin ada yang sampai 12 malam, yang ni 7 sampai 10 malam. So dia rasa penat lah hari-hari macam tu kan. Tapi sebenarnya selagi mana kita tak off tag tu, maksudnya tak apa, jangan stres. Itu maksudnya orang nampak kita belum cukup, panggil apa? Belum cukup belum cukup nampak bersedia untuk nak handle on call seorang-seorang tu. So just go with the flow. Jangan banding diri kita dengan orang lain, dan enjoy je lah kan. Walaupun sakit-sakit kaki apa semua.
okey. Kak Malina nak tambah ke? Nak tambah Ha. soalan sikit. Soalan diri sendiri kepada ni. Kiranya apa yang kita nak buat hari pertama tagging selepas orientasi tu, kan masa tu kita akan nak masuk ward dalam keadaan semua orang tengah round. Biasa dalam pukul 9, pukul 10 semua orang tengah round. Macam mana nak menyelit-nyelit? Kita kadang-kadang macam duduk tengah sibuk semua. Medical students sini, HO sini, MO sini. Lepas tu tak kenal pun siapa-siapa. Biasanya kadang-kadang dia tengah round. So kita akan diberilah sama ada tim A, B ataupun nefro, cardio. Depend pada posting apalah. So kita pun masuklah dalam round tu. Sentiasa introduce. Doktor, saya Amalina, HO first posting. Tagging lah hari ni. Kita masuk dengan 5 orang. So dah tu, maksudnya yang lain tu dah join round specialist lain lah. Okay, kadang-kadang memang most of the time dia dia tak berminat pun sangat dengan kita sebab duduk tengah depan patient ni, duduk fikir management patient, nak presentation. So lama-lama kita tahulah, kena tahulah, oh ni specialist, yang ni MO, yang ni HO. Kita kena, lama-lama kita akan tahulah. Ada certain hospital memang HO pakai white coat, ada yang tak. So biasanya lebih baik kita panggil doktor. Kita rasa baik kita melayan dia MO. Kalau dia HO, alhamdulillah. Doktor, saya ni rupa-rupanya dia HO juga, macam tu. Sentiasa macam kita rasa tu dia tinggi pada bayangkan dia tu adalah MO lah rather than HO. Sebab kalau at least kalau kita tersalah tak adalah macam kita tersalah panggil MO tu HO kan. Dia panggil nama awak saya ni. Appreciate lah dia. Tapi biasanya saya orang memang sentiasa Anggap HO pun marah macam okay. Kita macam tak apa, abaikan je. Ada satu orang dia bukan nak marah pun, dia stress management dia kurang. Kita perhati je dia HO, lepas tu dia dia tak kenal kita, tak apalah. Just be humble. Ada orang juga jenis macam ni. Oh, dia sangka aku HO, aku orang hajar. Ada juga yang macam tu. Dengar lah. Kak Mali ni humble. Kita just macam biasa, jadi biasa je. Sebab tak semua orang kenal kita. Just go with the flow, dan tak kisahlah orang sangka apa ke. Ada yang tanya, kawan kita ada tanya, Nadia Farhana, dia tanya semasa tagging kita akan tag bersama seorang MO atau specialist ke? Biasa kita jarang lah tag dengan ada most of the time kita akan tag dengan HO juga. So contohnya doktor, saya HO baru, boleh MO ke? HO juga. Nak tag sekali boleh, nak tag sekali dengan awak, macam gitu. So ada apa-apa yang saya boleh bantu, kalau akak lah, biasa memang Itulah orang macam tu. ada apa yang saya boleh bantu. Contoh kalau dah lepas habis serang lah, so boleh awak tolong ambil darah ni ataupun masuk line ni. Kalau tak dapat, beritahu saya. Saya nak pergi buat kerja yang lagi macam mencabar, which is refer ke, request ke, yang tu macam perlu laju sikit lah. Kalau tak ada benda-benda lain, kita sentiasa macam approach senior tu tau. Nak tumpah dengar, refer macam mana. So kita duduk tepi dia. Nak ikut, nak kenal radiologi kat mana, nak dengar juga cara request. Just sentiasa macam kalau saya sangat suka kalau ada taggers yang approach saya macam gitu, supaya saya boleh ajar. Dan kita akan tengok lah, sekali tu sehari dua kita dah boleh tengok lah, ni HO suka mengajar, yang ni mudah stres, yang ni tak suka didekati, yang ni memang nak suruh teman masuk line pun memang janganlah. Janganlah. Yang tu paling mudah kot, dia akan cakap. Yang tu je paling mudah saya suruh awak. Adalah. Basically, berdasarkan pengalaman, kalau kita kena marah dengan MO, kita tak risau sangat. Kita macam bertabah. Kalau kita kena marah dengan sini, HO tu lagi deep. Macam kita nanti nak kerja dengan dia. So, lagi mencabar lah. So, awal-awal kita, once dah macam tu, kita try-lah kurangkan dengan dia yang nak irritate dia ke apa, kita cari yang ni. Once dah pandai mungkin lah baru boleh kita dekati. Tak, maksudnya cari HO yang suka, yang mengajar. Tagging ni bukan maksud kita bertempek dengan seorang tu je. Kalau macam tempat saya tak ada pun macam tu. Bukan ada, kita akan ada mentor-mentee, tapi bukan bermaksud kita tagging dengan orang tu. Bukan maksudnya kita ada partner, bukan. Maksudnya kita tagging ni, maksudnya kita dalam fasa tagging tagging tu maksudnya kita just macam tadi cerita tadi, tapi tak ada spesifik kita tag dengan siapa-siapa. Kalau tempat saya tak ada pun macam Kak Malin, awak boleh tak saya nak tag dengan awak, tak ada pun macam tu. Just macam
gelaran Tigers. Kita sebagai orang baru, kita sebagai budak baru belajar. So belajar je lah dengan siapa-siapa. Tapi biasanya macam sejam tak dengan yang ni. Sekiranya tak adalah betul-betul yang sehari dengan orang ni. Lepas ni dia akan pergi dengan yang ni, yang tu. So dia pergi melekat kat mana-mana dan menolong Tapi orang mungkin lain ada juga. hospital lain yang memang ada spesifik kot kan. Yang Kalau tagging. yang masuk ramai yang sekarang ni rasanya mungkin tak. Contoh HOR ada 3, 4, junior datang 8. Memang tak sempat. So sangatlah kena belajar sendiri jugalah. So alhamdulillah dengan ada kos ni, tahniahlah kepada semua orang yang join ni, insya-Allah dapat membuka sedikit macam minda lah dan prepare correct expectation sebelum kerja. Okey, bolehlah. Rasa dah menjawab soalan. Okey, cantik lah. Okey, kemas. Alright. Jadi terbaik dah untuk Dr. Marina Tanisa dia share. Kiranya nanti proses tagging tu jangan rasa menempel pada seorang je. Belajar untuk bebaskan diri dengan siapa-siapa yang kita rasa relevan untuk kenal personality seorang dalam masa yang sama kan. Okey. So kita pun dah lebih kurang 43 minit dah live sekarang. Masih menunggu soalan daripada sahabat dan kita pun ada juga soalan kita sendiri. Okey. So memandangkan awal-awal ni dah sentuh isu tagging apa semua kan, dah 2 minggu tagging ni. Bolehlah kalau kita nak tanya sikit soalan. Bijak Kesai. Ya. Yang tagging ni paling penting sekali antara orang yang patut kita tag adalah misi-misi. Lupa nak cakap. Dengan misi kita sangat banyak belajar. So jangan rasa tak tahu. Kalau kita tengok kita punya housemate yang lain, sini-sini housemate semua busy, biar tak apa. Kita boleh nak ikut ataupun kita boleh juga dalam masa yang sama kita tanya misi. Akak macam mana sebenarnya buat macam ni? Misi akan okey je nak mengajar. Ikut time dan ikut tu jugalah kan. Itulah. Alright, cantik. Okay, kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, pada Dr. Marina. Mudah-mudahan boleh jawab. Okay, sebab kita dah pindah ni. Okay, tagging semua dah jelas. Ataupun boleh ke kita tanya dululah sahabat semua, jelas ke untuk info berkaitan tagging ni? Kalau ada soalan nanti kita boleh kumpulkan. Kalau jelas, komen jelas, clear. Okay, di ruang komen. Semua okey lagi ke? Fresh lagi kan ni? Mesti tengok pun sambil-sambil duduk baring santai kan. Pok jatuh dari atas. Boleh minum-minum makan ke? Bolehlah sambil-sambil minum makan semua. Okay, bagus. Istiqomah 26 orang. Oh, istiqomah 26. Berganjak. Kita tahniah. Kita terima komen pun daripada seorang je ni. Nadia Farhana. Tapi yang itu istiqomah tu cantik lah. Jelas lah tu maksudnya kan. Jelas ni. Sebab dia fokus. Dia sedang fokus. Macam Malin, untuk bila kita dah jadi yang ni soalan paling mahal ni yang korang sentiasa excited nak jawab kalau jumpa. Apa? Bagaimana persediaan on call malam pertama? Ini macam saya tak nak kan? Kekeh dah. Yes, kalau jumpa dia mesti akan cakap, topik ni best kan. On call malam pertama dia punya macam apa nak expect dua sudah bagaimana nak dealing with the emotional disturbance waktu tu kan. Okay, mungkin Madi boleh ceritakan sikit lah tentang apa itu on call, waktu mana kita nak waktu mana kita masuk untuk on call malam pertama tu dan macam mana flow dia. Okay. Sekejap, sebelum tu kita dah tak ada on call sekarang kan. Kita on night. Kalau macam ni on night shift. So selalu kena tegur dengan specialist bila sebut semalam saya on call. Dia kata awak ada on call lagi ke? Tak, sebenarnya kita dah tak ada on call dah sekarang. On call tu 24 hours. Yang ni kita on night shift. Kecuali Kak Malina. Kak Malina jadi MO. Dah ada on call dah. Dia on night juga. On night juga sebab ED. Okey, sebelum kita bergerak kepada on call ke on night, kita macam berkenalan sikit lah dengan jadual. Jadual HO tu macam mana. Kalau dulu, basically, kalau seminggu boleh jadi 60 hingga 70 jam lah kita bekerja dekat hospital. Boleh tulis Okey, boleh tulis 60 hingga 70 jam. Kalau dulu lagi banyak proper macam cuti lah sebenarnya saya dapat. Dapat macam rehat yang totally. Contohnya hari ni post call, esok cuti. Macam berturutan macam tu lah. So kalau yang sekarang ni dia banyak. Contoh yang dululah. Contoh kalau pergi pukul 7 pagi, balik pukul 5, 6 macam tu. Lepas tu ada sehari yang on call, which is kalau pergi 7 pagi ni, balik pukul 5 petang esok. Sempatlah merasa sistem on call. Yang
okey je, biasa balik awal. Tak adalah awal sangat, biasa boleh balik pukul 5.6 on paper, tapi realitinya balik pukul 9 malam. So 9 malam. Tapi okey lah, macam ada yang boleh 7 malam, ada yang sampai, ada yang pukul 6, ada yang pukul 5. Ada juga yang dapat macam tu. Cuma sehari yang kita akan on call, datang pukul 7 hari ni, balik sampai pukul 5 petang esok. So malam tu adalah sempat tidur sejam 2, ada juga curi-curi tidur. So segar lah esoknya. Okay, yang tu sistem on call. Kalau sistem shift ni, dia ada AM, dengan long day dan on night. AM ni ada yang pukul 7 balik pukul contoh 7 pagi 7 malam, 7 pagi 7 malam. Kalau long day 7 pagi 10 malam. Itu shift ni ED ya? Tak, ni yang pernah dekat ward. 7 pagi 10 malam 2 kali kiranya. AM yang tidak long day tu 2 kali long day. Lepas tu ada sekali yang malam. Yang malam ni kalau petang tu memang tak pergi kerja, pukul 9 malam ataupun pukul 7 malam datang, esok balik 7 pagi. Ada yang macam tu. Dia depend department dan ketua yang adjust jadual supaya make sure dapat 60 hingga 70 jam seminggu. Yang bestnya sebab tak ada dah yang malam hari ni pergi balik petang esok. So sangat lama, 36 jam ataupun 24 jam kerja. Kalau yang ni, kalau malam sangat segar. Pagi tu boleh berehat, petang boleh tidur, malam balik esoknya. Segar, malam yang segar lah berbanding malam yang lesu masuk on call. Okey, yang tu lah biasanya. Mungkin nanti saya tulis lah dekat dalam grup jadual dia. So ada kelebihan dan kekurangan jugalah sistem on call dan shift ni. Pasal soalan dia saat ni. Apa on call? On call pertama apa yang okey. Lepas kita off tag tu, kita akan dimasukkan dalam jadual HO biasa. So akan ada yang kita on call. Kalau rezeki dapat on call 2 orang satu ward, ada yang sampai 3 orang yang kalau ramai Kalau yang kurang bernasib baik, on call seorang jaga 3 ward. Contoh macam first posting itu ONG, postnatal dengan 2 antenatal. So pengalamannya basically macam mana apa nak expect tu depend pada posting mana kita berada lah juga. Kalau ONG antenatal, kita expect kita akan dikejutkan oleh misi untuk cek VE, macam leaky laikua. So mission dah buat macam 7 cm VE buat 7 cm. Kak boleh tolak di labor room lah. Kalau daripada postnatal, doktor pressure bleeding banyak, so PPH. Depend pada, kita kena sangat bersedia kes-kes emergency lah. Dan tanya senior di tempat masing-masing apa yang common. Kalau on call apa yang biasa kes-kes yang kita akan dipanggil. Kalau medical memang biasanya chest pain, SOB, fever, hypo. Ataupun patient CBS tinggi sangat, nak bagi insulin berapa. Depend pada posting. Kalau orto sangat penting benda-benda yang tiba-tiba patient teki, SOB, post-op. So kena thinking of pulmonary embolism. So inform buat apa yang patut, which is X-ray ke ECG, lepas tu inform MO, check vital sign semua tu, dan make sure setiap kali diinform oleh misi, attend lah dan dokumen apa yang kita buat hari tu. Satu contoh, doktor, patient hypo CBS 2 sahaja, kita pergi attend, tengok BHT, tengok bed head ticket lah, BHT folder dia, tengok dia masuk sebab apa. So assess GCS dia okey lagi tak. Lepas tu clerk sikit-sikit, cik okey ke, ada rasa naling palpitation, ada rasa sesak nafas, sakit dada ke, rasa peluh, ada peluh. So selagi dia boleh makan, boleh minum, suruh bagi misi, bagi air kotak ke, glukos ke. Encourage orally dulu kalau hypo. Encourage, tapi standby line, IV line juga. Bagilah tak ingat dah, D50 50cc. Lepas tu kalsium gluconate dengan insulin. Tak ada hypo. Ni hypo. Saya lupa. Kalsium gluconate Nanti next. Knowledge.
Dapat knowledge. Sebab dia ada certain ni lah. So biasanya hypo boleh, altered mental status, SOB, chest pain. Sebenarnya kalau kita dapat cover semua benda ni, kita akan sangat tenang dah nak on call. Ni yang common. Fever dan dokumen nanti kita ajar lah. Nanti kalau tak sempat hari ni, saya buat video untuk memang ajar cara dokumen. Okey, kiranya apa yang diberitahu oleh Dr. Melina nanti dia akan share dalam bentuk tulisan pula kan. Sebab nanti ada slot lepas ni atau mungkin dah sudah upload ke macam mana yang tentang persediaan apa yang common approach yang kita tahu akan perlu biasakan. Jadi boleh baca nanti nota-nota yang Kak Marina kita dah tulis. Video pun ada bonus yang. Yes, video pun ada. Mungkin sebab kita nak live ni nampak macam mungkin nak kena ingat nak kena apa. Jadi kat sana ada nota-nota dia kita tulis kat belakang whiteboard. Alright semua, jelas. Kita ambil sikit soalan pada Sakinah ni. Kalau kena extend tagging, adakah kiranya kena extend posting? Efek tak markah akhir posting? Ringkas sikit. Ni ada dah. Oh, ada. Okay. Efek tak markah akhir posting, kiranya kita extend posting Yeah. Okay. Kurang pasti juga. Bagi saya tak efek kan kat mana kan? Tak efek. Okay. Tak efek, so tak payah risau Boleh lah. lah. Okay. Lagi berapa lama pun. Okay, cantik. Okey semua, kita sekarang pun sudah berada di akhir session untuk slot pertama sebab dah pukul 10.30. Okey, so macam mana korang? Happy ke, enjoy ke untuk slot yang pertama ni? Sharing yang first ni bermanfaat ke? Feel macam mana? Boleh tinggalkan di ruang komen apa yang korang rasa. Kalau clear ke, jelas ke? Sekiranya banyak tak persoalan yang sudah dijawab, so boleh komen apa yang anda rasa sekarang. Okey. So kita akan terima kasih sebelum tu, terima kasih pada Hanisa dan juga Marina. Terima kasih juga moderator. Banyak sangat benda baru tahun ni. Sama juga saya yakin rakan-rakan semua. Jadi lepas ni kita akan sambung slot dan lebih kurang 5 ke 10 minit kan. Kita akan masuk slot yang kedua. Yang ni kita akan go lebih terperinci dengan panel-panel kita yang mana mereka lebih menjiwai dengan apa yang mereka akan sharing lepas ni. Maksudnya apa yang biasa mereka buat dan saya sari mungkin dari penulisan luaran ke apa semua. So kita akan go into deep level sikit. Okay. So boleh kita pesanan. Ya. Make sure jangan tengok live ni lah. Kena ada dekat video yang akan datang ni. Kat tu dia merah baru live. Tak anda mengulang video yang sama. Oh, okey. Dia akan tengok video lain. Ya, akan keluar live punya simbol merah tu. Okey. Dan kita ada task sikit lah sebelum kita sebelum off ni. Okey. Tinggalkan di ruang komen. Okey. Apa lebih kurang 5 poin utama yang anda dapat daripada session 4 ni, dan ini akan boleh komen di posting baru yang akan Dr. Hanisa post lepas ni. Okey. Syayuk. So kita jumpa pula lepas ni lebih kurang 5 ke 10 minit atau 15 minit. Okey, see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.